Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrulillah. Pagi ini dapat kita bersama-sama meneruskan aktiviti kuliah kita mentadabbur ayat-ayat secara tematik berdasarkan kepada buku Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini bolehlah buka muka surat halaman 70. Iaitu bab baru. Kita akan melihat bab ini iaitu cabaran hidup. Tuan-tuan perempuan, kita sebagai manusia hadir ke bumi ini dengan matlamat tujuan yang jelas. Iaitulah matlamat hidup kita di bumi ini dalam keadaan sementara waktu. Tujuannya tidak lain melainkan sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahawa tujuan daripada penciptaan jin dan juga manusia tidak lain melainkan untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah. Itu yang disebut di dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah matlamat hidup manusia sebagaimana yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara umumnya masing-masing orang memiliki matlamat hidup sendiri. Itu berdasarkan kepada kehendak, kemahuan, pandangan, pemikiran masing-masing. Tetapi yang jelas Allah sudah menetapkan matlamat kehidupan, penciptaan manusia dan juga jin itu tidak lain melainkan supaya manusia baik, jin baik, mereka itu mestilah mengabdikan diri kepada Allah dalam makna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah memaklumkan bahawa Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Kemudian diciptakan isterinya supaya mereka menjadi khalifah di bumi. Itu matlamat asal walaupun mereka itu dicipta dan berada di syurga. Tetapi matlamat penciptaan mereka Allah sebut dengan jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi. Itulah Nabi Adam alaihissalam dan manusia keturunannya. Itu maksudnya disebut dengan jelas. Jadi segala peristiwa yang terjadi di latar, makna latar belakang sejarah itu di syurga dulu, itu hanyalah menjadi takdir, asbab untuk kemudiannya Allah menurunkan Adam isterinya ke bumi. Kerana telah ditakdirkan Allah nak jadikan Adam dan keturunan zuriatnya sebagai khalifah di bumi ini. Itu jelas ya tuan-tuan perempuan, sebab dijelaskan oleh Allah bahawa dia nak menjadikan khalifah di bumi. Kemudian ketika mana terjadilah peristiwa-peristiwa yang menjadi asbab kepada diturunkan Adam, isterinya dan juga iblis ke bumi, ya. Akhirnya Allah memerintahkan mereka semua turun ke bumi,
Itu disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu, menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu waktu yang telah ditetapkan. Itulah kematian. Ayat ini jelas ketika mana Nabi Adam, isterinya dan juga iblis diperintahkan turun ke bumi. Inilah ayat yang menjelaskannya. Allah sebut, walakum fil ardi mustaqar. Kamu nanti di bumi disediakan tempat kediaman kamu di bumi sehinggalah dengan mendapat kesenangan wa mata'un ila hain, hingga kepada satu tempoh waktu yang ditetapkan. Tempoh itulah ajal kita. Jadi setiap umat ada ajalnya, ya. Itulah ajal ini, ketetapan tempoh waktu yang Allah sudah takdirkan. Bagi kita manusia ada tempohnya. Itulah usia kita berapa panjang, itu Allah yang menetapkan. Ya, bukan pilihan kita menentukan berapa lama kita nak hidup di dunia, berapa lama baru kita nak mati, bukan. Semuanya adalah di dalam kekuasaan Allah. Allah yang menetapkan takdir ajal kita. Dan setiap sesuatu di bumi ini ada ajalnya. Ya. Kita yang hidup, makhluk yang hidup yang kita fahami, yang kita kenal, bahawa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, setiap satu ada ajalnya. Mana tempoh hidup di bumi ini. Jadi tempoh itulah yang disebut di dalam ayat ini, disebut ilahin, hingga ke satu tempoh waktu. Itulah ajal. Ingat baik tuan-tuan perempuan, matahari, bulan, bintang, bumi, gunung, ganang juga ada ajalnya. Jadi ajal mereka bila? Ketika tibanya hari kiamat. Semuanya akan hancur lebur binasa. Itulah makna ajal. Jadi setiap sesuatu makhluk ini Allah dah tetapkan ada ajalnya. Maknanya tidak kekal. Sebab Allah menciptakan kehidupan di dunia ini sifatnya adalah sementara. Yang disebut sebagai fana. Ya, sementara saja. Dia tidak kekal. Jadi sifat-sifat itu jelas kepada kita bahawa Allah menyebut tadi bumi ini adalah tempat tinggal kita. Dan tempat untuk kita menjalani hidup berseronok, mata disebut. Tetapi tempohnya sementara waktu. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, kita kena faham dan mengerti dengan benar fakta ini. Bahawa kita di bumi ini, memang Allah jadikan bumi ini tempat kita hidup. Tetapi kehidupan di bumi ini sifatnya adalah sementara waktu saja. Sehinggalah satu tempoh waktu yang ditetapkan masing-masing. Itu tidak sama. Setiap orang ajalnya tidak sama. Itulah usia kita. Ya. Ada orang yang meninggal ketika usia 20-an. Ada orang meninggal ketika waktu kecil. Ada orang yang meninggal masih di dalam rahim ibu, telah pun meninggal. Ya. Ada orang yang sampai umur ratusan tahun baru meninggal. Itu semua adalah ketetapan takdir azali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak siapa yang dapat menentukan. Dan segala sesuatu itu ada ajalnya. Ya. Baik barangan ke apa ke. Ketika dia rosak binasa, makna itulah tempoh dah. Habislah itu ajal dia. Ya. Kemudian satu fakta lain yang kita harus faham, bahawa turun bersama Adam dan isterinya ke bumi ialah iblis. Iblis adalah makhluk yang berasal dari jin.
Maka turunnya iblis ke bumi, berkembang biaklah dia keturunan jinnya, sebagaimana manusia juga. Jin ini sifatnya berkeluarga, ya, berkembang biak, berzuriat. Ya. Jadi dia berkembang biak sama seperti kita. Cuma ada pendapat, ulama mengatakan bahawa usia mereka ini panjang. Berbeza dengan manusia. Usia kita hari ini 100 tahun itu tak ramai. Bilangan yang kecil saja boleh mencapai 100 tahun lebih. Yang lainnya sekitar 60, 70. Begitulah usia manusia. Tetapi jin usianya panjang, ratusan tahun. Itulah keadaan dia, takdir ketetapan Allah. Walau bagaimanapun jin, keturunan jin seperti juga manusia tetap akan mati bila tiba ajalnya. Itu hukumnya. Kemudian seorang daripada golongan jin itu yang namanya iblis, dia Allah bagi kesempatan dilanjutkan usianya daripada sejak dia wujud hinggalah ke hari kiamat. Itu special, istimewa untuk iblis seorang sahaja. Keturunan dia, jin-jin yang lain tidak dapat peluang itu. Peluang itu hanyalah untuk iblis. Jadi tuan-tuan kena faham. Ada orang berpendapat iblis tidak mati. Sebenarnya mati tetap akan mati. Cuma kematian dia ditangguhkan. Itu kena faham elok-elok. Kalau tidak mati, maknanya dia kekal. Tidak ada makhluk Allah yang kekal. Semuanya akan mati. Itu dia punya hukum. Cuma iblis ini ditangguhkan kematiannya hingga ke hari kiamat. Kerana itu janji Allah bagi izinkan. Ketika mana iblis memohon untuk ditangguhkan usianya, maka Allah izinkan. Dan keizinan Allah itu pastilah bersebab. Yang mana asbabnya Allah lebih tahu. Jadi turunnya iblis di bumi, Allah takdirkan bahawa akan berlaku permusuhan. Itu yang disebut tadi. Ba'dukum li ba'din adu. Maknanya saling bermusuh. Sebab iblis itu ingat, ketika di syurga, daripada makhluk yang taat, dia menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah. Ketika mana Allah menciptakan Adam dan Allah perintahkan semua malaikat, termasuklah iblis tadi, supaya sujud hormat kepada Adam. Tetapi iblis enggan. Ingat balik ya, bahawa iblis itu sifatnya aba wastakbar. Dia enggan, tak hendak menurut perintah Allah. Kemudian dia sombong diri pula. Dia boleh beragiu dengan Allah. Boleh berhujah dengan Allah. Dan dia mendakwa bahawa dirinya lebih baik. Ketika Allah tanya, apa yang mencegahmu daripada bersujud sebagaimana perintahku? Maka jawab iblis apa? Aku lebih baik daripada dia. Mana Adam tadi? Kerana aku engkau ciptakan daripada api. Sedangkan dia, Adam itu engkau ciptakan daripada tanah. Itu hujah iblis. Tetapi dia tidak sedar. Dengan berhujah itu makna dia sudah sombong. Astakbar. Menyombongkan diri. Merasa dirinya hebat. Itulah menyebabkan akhirnya wa kana minal kafirin. Allah kata iblis itu akhirnya menjadi kafir. Kufur kepada Allah. Tuan-tuan perempuan kena faham ini. Sejarah ini penting supaya kita tahu ketika mana kita berada di bumi ini, menjalani kehidupan sementara di bumi ini, kita kenal siapa iblis itu, kita kenal yang mana syaitan itu, dan apakah status atau kedudukan mereka dalam hubungan dengan diri kita sebagai manusia. Dalam banyak ayat-ayat Allah menegaskan bahawa syaitan itu adalah musuh manusia yang jelas nyata. Kita baca ayat daripada surah Al-A'raf ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Dan aku katakan kepada kamu berdua
bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita melihat kepada penceritaan di dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ni banyak menceritakan tentang syaitan, tentang iblis, bagaimana iblis telah menggoda, menghasut Nabi Adam waktu di syurga. Kalau kita melihat surah Al-A'raf, surah 7 ini, ayatnya panjang. Ya. Daripada awal lagi menceritakan bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa sewaktu di syurga. Kemudian berlakulah apa yang saya sebutkan tadi. Sebagaimana ayat yang mula-mula saya baca tadi, bahawa Allah memerintah supaya Adam, isterinya dan juga iblis supaya keluar daripada syurga, turun ke bumi. Di dalam surah Al-A'raf ayat 13, ayat ini lebih ditujukan khusus kepada iblis. Kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Telah berfirman Allah, fahbit, turunlah kamu, keluarlah kamu daripadanya, daripada syurga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kerana apa? Kerana tidak layak bagi engkau untuk berlaku sombong di sini, di dalamnya, di dalam syurga ini. Sebab di dalam syurga ini tempat untuk orang-orang yang taat. Jadi ketika iblis menderhaka Allah, layaklah dia dihalau keluar daripada syurga. Kemudian Allah kata, fakhruj, keluarlah kamu. Mana perkataan yang digunakan dengan tujuan mengusir, menghalau. Mana dia begitu. Innaka minas saghirin. Sesungguhnya engkau dari golongan yang hina. Lihat ini cara ayat ini. Tadi kita baca tadi di dalam surah Al-Baqarah. Ayat 26 tadi. Lebih kurang maknanya begitu juga Allah turunkan. Allah perintahkan semua tadi. Adam, isterinya dan juga iblis keluar daripada bumi, turun ke bumi. Tetapi nada, dia tidak sekeras nada yang Allah sebut di dalam ayat 13 surah Al-A'raf ini. Jadi dengar betul-betul tuan-tuan dan puan. Dalam ini Allah sebut tatakabbara fiha. Bila Allah menyebut kamu menyombong diri di dalamnya, makna ayat ini Allah tuju khusus kepada iblis. Sebab yang bersikap takabur itu ialah iblis. Dia tak mau taat kepada perintah Allah supaya bersujud menghormati Adam. Maka Allah guna perkataan fakhruj. Mana fakhruj? Maka engkau keluarlah. Terusirlah. Diusir. Makna begitu perkataan tu. Innaka minas saghirin. Disebut pula sesungguhnya kamu itu dari kalangan orang-orang yang hina. Begitu sekali kalimah yang digunakan oleh ayat ini. Sebab itu ayat ini ayat yang dituju khusus kepada iblis, la'anatullah. Kemudian di situlah berlakunya dialog lagi, iaitu ayat 14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah tempoh kepadaku hingga hari kiamat. Di situlah tadi saya kaitkan dengan yang apa yang saya jelaskan tadi, bahawa iblis itu dipanjangkan usianya sehingga hari kiamat kerana dia memohon. Kemudian ayat ke-15, qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. Maknanya Allah mengizinkan permohonan daripada iblis itu. Tengok, iblis ni dia tahu dia tak akan boleh hidup lama kalau dia tak diizin oleh Allah, maka dia memohon kepada Allah dan Allah
makbulkan permintaannya. Sebab itulah iblis dapat hidup sehingga hari kiamat. Kemudian ayat 16, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, oleh kerana engkau, wahai Tuhan, menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat untuk menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Lihat, inilah sumpahan iblis, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sumpahan iblis ketika mana dia dihalau daripada syurga turun ke bumi. Jadi dia bersumpah, apa sumpahannya? Dia akan menyesatkan. Fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kerana engkau telah menghukum aku kufur, ya, kata iblis, aku akan menyesatkan, menggelincirkan manusia ini, zuriat Adam ini dari jalan engkau yang lurus. Di situlah kita kena faham, tuan-tuan puan-puan. Di dalam ayat ini disebut siratakal mustaqim. Sedangkan jalan lurus itu kita pun menyebutnya berulang kali setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang. Tidak kurang, minimum 17 kali sehari kita